Assalamualaikum. Apa khabar semua? Khabar baik? Alhamdulillah. Korang pernah dengar tak tentang kisah Nabi Adam? Tak pernah? Tak apa, hari ini saya akan menceritakan kepada anda semua tentang kisah Nabi Adam dan Iblis yang kejam. Sebelum saya bercerita tentang kisah Nabi Adam dan Iblis yang kejam, saya ingin menceritakan sedikit tentang pengenalan. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi, langit dan juga malaikat, Allah juga berkehendak untuk menciptakan makhluk lain bagi menghiasi dunia ini. Pada suatu ketika, Allah mengkabarkan kepada para malaikat bahawa akan ada penciptaan makhluk yang bernama manusia. Maka saat itulah manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi untuk beribadah kepada Allah dan menjadi hamba yang taat kepadanya. Manusia? Siapa manusia? Manusia adalah merupakan makhluk yang dianugerahi kesempurnaan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Tahu tak keistimewaan manusia apa? Tak tahu? Antara salah satu keistimewaan yang paling utama adalah akal. Adik-adik tahu tak? Manusia diperbuat daripada apa? Antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah adalah manusia diciptakan daripada tanah seperti mana penciptaan Nabi Adam. Adik-adik tahu tak siapa Nabi Adam tu? Tak tahu? Nabi Adam adalah khalifah pertama yang hidup di dalam syurga. Allah telah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai tanda penghormatan. Iblis ingkar lalu berkata, "Aku tidak mahu sujud kepada engkau, wahai Adam." Iblis tidak mahu bersujud kepada Adam kerana menganggap dirinya lebih tinggi darjatnya walaupun diciptakan daripada api. Manakala Nabi Adam pula daripada tanah. Sedangkan malaikat sujud kepada Nabi Adam walaupun ia diciptakan daripada cahaya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat 50, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Rabb-Nya. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim." Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi, dan akhirnya malaikat Israel berhasil menjalankan tugas dari Allah dan mengambil saripati tanah di bumi untuk menghasilkan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk yang diberikan akal, tubuh dan juga jiwa. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan roh ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Saat roh di mulut Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab dengan Yarhamkamallah. Itulah ucapan yang pertama yang telah diucapkan oleh manusia yang bernama Nabi Adam. Allah Subhanahu Wa Taala melengkapi manusia dengan ilmu pengetahuan. Seterusnya, Allah pun meminta para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai tanda penghormatan. Di saat semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, terdapat satu makhluk yang berupa iblis daripada bangsa jin enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam kerana merasa mereka lebih mulia daripada manusia. Iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam kerana merasa mereka lebih baik daripada manusia dan merasakan mereka adalah
lebih baik api daripada tanah. Mendengarkan jawapan itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuk iblis dan mengusir mereka dari syurga. Kemudian iblis pun berkata bahawa dan berjanji untuk menyesatkan Nabi Adam dan anak cucu cicitnya. Dan Allah membenarkan iblis melakukan perkara sedemikian. Setelah beberapa lama Nabi Adam AS hidup bersendirian dan kesunyian, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam AS dan menjadi pasangannya di syurga. Allah menciptakan Siti Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam AS sebagai isterinya. Allah membenarkan mereka berdua tinggal di syurga dengan syarat tidak mendekati pohon kulti. Hai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu? Siapakah namanya? Seorang perempuan yang telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan fitrahnya untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan kepadaku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di syurga ini dan makanlah makanan yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Ketika diperintahkan mereka untuk tinggal di dalam syurga, Allah mengizinkan mereka untuk menikmati apa sahaja yang ada di dalam syurga, tetapi Allah melarang mereka untuk mendekati sebatang pokok, iaitu pokok khuldi. Iblis yang dihalau daripada syurga kerana sombong dan ingkar untuk sujud kepada Nabi Adam telah menyusun segala strategi yang licik untuk menyesatkan mereka. Iblis ingin menghasut Nabi Adam dan Hawa dengan meyakinkan mereka bahawa kedatangannya adalah dengan niat yang baik. Namun itu hanyalah tipu helah untuk memberi nasihat. Iblis menyuruh mereka memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah, dan disebabkan oleh hasutan itu mereka gagal dan mereka makan buah khuldi itu, yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hukuman kepada mereka, iaitu mereka dihalau daripada syurga dan mereka perlu hidup di atas muka bumi ini sebagai khalifah dan perlu menempuhi segala rintangan dan cabaran. Akhir sekali, pengajaran dari kisah Nabi Adam dan Iblis yang jahat. Yang pertama, sebagai hamba Allah, kita hendaklah sentiasa taat akan perintahnya serta menjauhi segala larangannya agar mendapat keredaan daripadanya. Yang kedua, setiap hamba Allah yang telah terlanjur melakukan maksiat dan dosa, hendaklah mereka tidak berputus asa untuk mencari reda, pengampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan kita sebagai hamba haruslah bertaubat dan insaf dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, sifat yang sombong dan bongkak akan membawa manusia, hamba Allah, daripada kerugian dan kebinasaan hidup. Sekian, terima kasih.